An attendee in listen-only mode. Okay, so anda tak bila US dollar lemah, kita akan ada euro, kita akan ada um, okay, cerita dia, kita tahu yang ni. US dollar lemah bila US dollar lemah? US dollar lemah ada dua masa. USD week Ini ada saya letak dalam saya punya Facebook dan juga dalam nota hari ini. USD week cuma ada dua masa je US dollar week. Yang pertama adalah dalam negative USD dynamic. Ini yang pertama. Yang kedua, bila US dollar dalam negative US dollar dynamic, apa yang kita akan ada? Kita akan ada dollar pair yang mengukuh. Faham? Dollar pair yang mengukuh. Contohnya GBP, USD, Euro, USD, AUD, USD, dollar pair lah mengukuh. Yang kedua kita akan ada ni dalam nota ada. Anda tengok ni. Okey. Dalam negatif, saya buangkan ni ada yang low, ada high supaya anda simple sikit nak faham. Okey. Apabila kita nak bila negatif US dollar dynamic, US dollar weakness cuma dekat sini dan juga dalam ini. Dua tempat je. Yang lain ni tak ada. US dollar sideways, index yen ni tak ada, US dollar sideways, positif US dollar kuat. Jadi ada dua tempat je US dollar kuat. Okey, faham? Jadi ada dua tempat je US dollar weak saya letakkan dalam ni. Okey. So, bila negatif US dollar dynamic, kita akan ada US dollar pair ataupun dollar pair akan meningkat. USD JPY sideways to lower. XXX JPY adalah higher. Index adalah dalam wave 4 ataupun wave 5. Kalau dia naik, tak kisah dia naik ke tak naik, kita tak tahu. Cerita dia, anda tak masuk dekat hujung tu. Kenapa nak masuk kenapa nak masuk dollar pair? Faham tak? Satu, kita trade, if anda mengikut wave theory, anda nak trade wave 1, wave 2 dan ikut nak trade wave 3. Ataupun A, B dan nak trade wave C. Ini yang anda trade. Anda tak trade wave 4, wave 5. Anda tak trade wave, boleh trade wave 4, wave 5 dalam keadaan tertentu. Tapi anda tak trade wave yang tengah-tengah. You don't trade tengah-tengah. Keep to this discipline. Keep to this discipline. This could be internal. Maksudnya, ini mungkin wave ini kosong dan ini 1. Dan ini internal dia 3, 4 dan 5. What you are trying to trade is this wave yang ni. Anda tak trade yang ini satu ni tak dapat. Ingat, sifat wave 1 dia susah nak tengok. Faham? You are trying to catch wave 3. Sebab itu kita buat dynamic. This is why we have this. Okay. Faham? You are trying to catch the biggest momentum. Kita tahu A ni boleh 3 wave. B ni boleh 3 wave. Tapi yang kita tahu wave C macam mana pun dia akan 5 wave. Betul? Wave 1 dia boleh diagonal. Wave 2, 3 wave. Yang kat sini yang tahu wave 3 dia kena 5 wave. Faham? Ini yang kita trade. Sini yang momentum. Bila ada impulse. Kita nak tangkap impulse. Jangan trade setiap lekuk market. Anda trade setiap lekuk market, saya tandakan. Sebab itu saya tak kongsikan 1 hour
Sebab saya dapati ramai yang cuba untuk trade setiap lekuk. Yes, cantik. Saya tak trade yang ni. I don't trade yang ini. If you didn't enter here, anda tak trade yang ini. You don't trade because you are, contoh, GBP NZD, GBP AUD. GBP NZD, saya dah bagi tahu. Bukan kena tengok kat daily, buat multi time frame. No way you are. Sebab trading di 4/5 ni tak sama dengan 2/3. Momentum dia rendah. Boleh jajak? Dia dah pergi. Tu maksud dia. Dia tak sama momentum. Sebab itu saya tak kongsikan dalam market outlook yang H1 ni, sebab saya dapati ramai yang cuba untuk ambil lekuk ni, untuk lekuk ni. Tak. H4 memberikan anda lebih cantik lagi. Kalau nak masuk time frame kecil, tengok H4, lepas tu anda tengok apa yang berlaku kat H1. Saya bagi H1, orang trade H1. Dia pergi tangkap semua lekuk. Bila tak jadi, tak jadi. Kenapa? Macam mana tak? Cerita dia, dekat ni memang banyak noises. Bukan saya kata jangan, boleh. Tapi you are not trying to catch every lekuk. Tengok GBP NZD, dia akan lari. GBP AUD, GBP NZD, yang kecil. Tapi kita tahu where we are dalam time frame yang lebih besar. Mana? GBP NZD. GBP NZD. Yes. Ni habis macam ni. Ini A. Ini kita punya wave 4. Ni adalah kita punya sini B kita. Sini B kita. Okey? Sini B kita. Dalam time frame yang kecil, sebab ramai yang cuba tangkap, sell sekejap. Okey, dalam keadaan ini, biarpun kita tahu ini adalah lower ni, ini 5 wave. Ini adalah satu breakout dan dia break trend line. Okey. Pullback kat sini, anda boleh long sehingga ke sini untuk shorter term trade. Pullback 3 wave, dia ada higher high. 3 wave, anda boleh long. Untuk shorter trade, untuk shorter term trade. Dekat H4 saya tak tunjukkan. Dekat H4 macam ni rupa dia. Jadi kita tahu ini dah break. Nampak trend line sini break out kan? Trend line sini break kan? Dan kita kalau anda ambil Fibonacci dia hampir 2, 3, tak sampai 100%. Tak sampai. Okey, dan ini adalah wave B kita sini. Very minor correction. Oops. Faham? Sebab itu saya tak kongsikan H1. Sebab ramai cuba tangkap satu. You can't. Saya dah bagi tahu itu lama dah. Okey, dan satu lagi masa saya lah nak update dia memang tak sempat. So, B is here. This is B, this is C, and this is your B kat sini. Okay, and kita dah memulakan wave C. So, nampak dia buat higher high? Nampak dia buat higher high ni? So, any 3 wave pullback yang break out trend line, anda long. Maksudnya, channel ini break. Channel ini break. Ada cuma benda simple je, tolong jangan susahkan. Simple. Ini je saya buat. Okey, terputus. Boleh? Okey, ini adalah untuk jadi itu gambaran besar kita. Kita masih lagi dalam US dollar dynamic, negatif US dollar dynamic. Ingat, selagi ini tak
break that one. I'm looking at more US dollar negative. Jadi sekiranya this divergence cancel, then kita akan ada wave 3 ke bawah lagi. Seperti saya katakan tadi, kenapa trade US dollar, Linda? Kita kalau ini break ke bawah tak sama. Euro GBP yes naik, tapi tak. Anda dapati, nampak tak dia divergence? H1 divergence. Ini bila-bila dia boleh jatuh tau. Dia naik, tapi anda basic dia macam ni. Kalau anda nak long, anda tengah long kat pucuk. Ini pucuk. Pucuk tu dia tukar jadi batang kalau ini naik ke atas. Faham? Jadi dalam erti kata lain, ini dekat pucuk. Boleh sell tak? Simple. Apa trend ini? Up atau down? Ini higher, ini trend ke atas ataupun trend ke bawah? Dia tengah naik. Kenapa nak sell? Kalau kita nak sell, biar dia buat lower low dahulu. Itu yang saya katakan tadi. Biar dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Dia buat lower low dulu. Then anda boleh sell dia. Anda boleh sell dia. Maksudnya kita ada incomplete sequence. Ini incomplete sequence. 1, 2 dan 3. Okay. Dan kita akan ada incomplete sequence. Kita ada sasaran kita kat sini. Buat benda simple. Buat benda simple. Jangan susahkan trading anda. Dan anda pakailah teknik anda. Macam mana anda nak sell kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat break yang ini. Kalau dia break this low. Barulah anda ada low, high, low, low, high, lower low. Bounce untuk short. Apa trend? Series of higher high, lower low. Faham? Tapi gambaran besar dia masih lagi long. Anda tahu ini long. Ini long. Tapi kalau dia buat ni, shorter term, dia ada, dia boleh di short. Simple kan? Buat benda simple. Untuk kenali trend dan kenali structure. Okay? Kalau ini dia buat 3 wave, kalau dia buat 3 wave, kalau dia buat 1, 2, 3, anda tunggu 1, 2, 3, dia tak berjaya break ini, anda tunggu untuk long dari sini. Dari sini. Cerita yang sama, cerita yang tadi tu, iaitu 100% daripada sini. Kawasan ni. Anda, ini area anda. This is your area. Okey? Anda tunggulah signal apa teknik yang anda pakai. Keluar signal dia untuk long. Boleh? Okey, gambaran besar kita, we still have US dollar punya weakness. We still have we are expecting US dollar berada dekat kawasan tu. So to me momentum menurun. Saya tak terkejut kalau US dollar tiba-tiba spike up. I won't be terkejut sebab dia mungkin buat wave 2 ataupun buat zigzag. I won't be terkejut kalau tiba-tiba dia spike up untuk wave 4 ni. Tapi itulah, that's very kecil punya ni. Unless dia break high kat sini, tu cerita lain. Sebab kat sini kita cukup 5 wave tau. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Cukup. Saya boleh tandakan ini sebagai 5. Boleh? Yang biru ni, sini boleh jadi 3. Ini boleh jadi 3, 4,
5 dan 3 kat sini. Dan ini 4. Ini 5. Label ni cuma label kita letak. Dia tak langgar pun syarat Elliott wave. Langgar syarat Elliott wave kat ni. Tak langgar kan. Wave 1, wave 2 tak masuk kepala wave 1. 3 tak paling pendek. 4 shallow retracement. Wave 5, 4 tak masuk kepala wave 1. Cukup syarat. Dan sini 5, lepas tu ni 5 dan kita memulakan bigger pullback dalam yang 4 ni. Boleh? Tapi this is where you don't trade. You don't trade. You are trying to cash wave 3. Cari wave 3 ataupun C. Dalam saya punya chart tu semua, anda cuma cari wave 3 ataupun C. Lain daripada tu, anda tak perhati pun. Tak interested. Okey? Anda tak jeling pun chart tu. Kalau lain daripada tu, tak relevan. Dia sama macam tim yang dapat nombor 4 dah. Nombor berapa dah? Orang sibuk menang, dia sibuk nak masuk Champion League. Contoh, itu contoh je. Boleh? Okay, so dollar we are expecting dia dah sampai area, ada betul. Dia dah sampai area dia, where you wait. You don't touch it. Okay, you don't touch it. Okay. Next, kita tengok kepada yen. Yen, anda gunakan Nikkei untuk nak baca yen. Untuk nak baca yen. Bukan USD JPY. Nikkei. Ini lebih relevan untuk nak kata yen. Macam dolar index tadi nak katakan dolar. Okay. So, pada waktu ini, anda nampak tak? Dia break this trend line. Dan kita sedang memulakan retracement. Ini dekat H1 ya. So, kita dekat A ni, kita ada 1, 2, 3. Sini ada 1, 2, 3. Ini apa? 3, 3. And we are expecting 5 wave kat sini. 3, 3, 5. Nampak? So, ini adalah wave C. Untuk hari ini, kita jangkakan yen punya kekuatan. Wave C, 1, 2, 3. Simple ni, Badrul. Belum ada tunggu 5 orang lagi respon, Badrul. Dia orang tengah buat analisa. Ada cerita lain. Dia orang tengah hantar analisa. Lamanya. Nanti saya respon. Okay. Nampak? Ni, this one is jelas kan? So, kita expect untuk hari ni a bit of yen. Ini adalah inverse dengan yen. Ini adalah inverse dengan yen. Jadi, Nikkei dijangka ke bawah dan ini bermaksud a bit of yen punya strength. Okay. Jadi, apa yang kita ada ni dekat untuk hari ni, kita ada nombor 2. Okay. Ini kita berada dalam negatif US dollar dynamic, but it is ending. Okay. It is ending. Maksudnya dolar index tadi 1, 2, 3 dia nak sampai ataupun dah sampai equal leg area. Dan kita jangkakan dia akan buat 4 dan 5. Sebelum dia buat 4 dan 5 satu lagi. Dalam yang besar sikit. So maksudnya kita jangkakan US dollar adalah masih lagi weak. Tapi pullback ke atas. Masa yang ini kita akan ada temporary. Sama ada yen dynamic ataupun positif USD dynamic untuk sementara, untuk retracement. So kena pula dengan apa kita nampak dekat Nikkei tadi. Kita nampak
Untuk shorter term, H1, yen. Kuat. Nampak tak? Semuanya berkait. Semuanya saya ceritakan dekat chart ni. Semua cerita sama dekat chart. Buat C. Yes. Yeah. Tapi ini short term. Anda tak pergi short yang macam ni. Yes, flat boleh jatuh sampai lebih 1618 ya. Dia boleh gerak jauh. Dia boleh gerak jauh sangat. Dia boleh gerak bawah ni. Tak dinafikan. Tapi ini correction. Ini 5 wave. Nampak? Ini correction. Ini 5 wave. Sebelah ni, ini 5 wave. Ini 5 wave. Tak dapat pula. Tak apa. Yang ini sebelah ni 5 wave. 1, 2, 3, 4, ini 5 nyata. Dia buat apa pun kita jangkakan 1 lagi 5 ke atas. Tak kisahlah dia A, B atau C. Ini dekat shorter term ni, ada tengok dekat longer term, kita tahu we are expecting higher. Kita ada saham-saham seperti Facebook, Amazon, Apple, lain-lain membuat higher high. Jadi kita tahu saham akan membuat higher high. But we are at the end. Ingat ini daily chart. So, kalau kita ada temporary yen weakness, strength, ini adalah short term. Tapi long term dia, kalau anda tengok kepada Nikkei tadi, we still expect ini untuk berlaku. Dekat daily chart ini yang kita jangkakan, yang ini, yang kecil ni. Yang kecil ni. Anda jangkakan yang kecil ni. Nampak? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Okey? Jadi, apa yang kita jangkakan adalah long term yen weakness. Okey? Yen weakness cuma berlaku bila kita ada apa? Fixed dynamic ataupun indices dynamic. Ini dia. Okay? Fixed dynamic yen weakness cuma berlaku dalam ni yen weakness. Nampak? Okay? Sama juga dengan ni. Negative US dollar dynamic ni. 3 tempat yen weakness. Tapi not really, ini bukan main kriteria dia. Ini disebabkan oleh US dollar, bukan yen weakness. Jadi kita letakkan ini sebagai tanda dia. Okey? Boleh? Itu kriteria dia. Fixed dynamic, index dynamic. Jadi apa yang kita nampak dalam keadaan semua ni, kita tahu US dollar dynamic nak habis. Apa seterusnya yang kita boleh expect? Daripada yang pergerakan, the whole pergerakan ni, kriteria-kriteria yang ada dalam ni, now kita dalam sini. Ini habis, ke mana kita lepas ni? Kalau kita tengok tadi, Nikkei dalam wave 4 kepada 5 sideway ke atas. Kalau kita tengok indeks, kalau kita tengok ini maksudnya yen dan juga indeks 4 ke 5. Dolar 4 ke 5. 4 ke 5. Kalau kita berada dalam keadaan ini, what can you expect will be the next dynamic? Nah, tak, US dollar masih lemah. US dollar tak ada higher high, tak buat wave 3. US dollar nak buat B. Itu bukannya dynamic. Ini correction.
Ini dynamic. Jadi what can you expect untuk next dynamic? Negative US dollar dynamic? No, not positive dollar. Dynamic wave 3 ataupun wave C. Wave 3 ataupun wave C. Tak ada positif dollar dynamic kat situ. Kita expect dia ada kecil-kecil untuk time frame kecil, ada. Shorter term, yes, yen dynamic. Dynamic, wave 3, wave C. Itu je. Kita tengah nak expect wave 3 ataupun kita nak expect next impulse, next breakout, next higher high, next lower low. Itu yang kita nak expect sekarang ni. Okay. Sekarang ni kita berada dalam negatif US dollar dynamic. Dia nak buat wave 4, 5, A dan B. A habis dan sini B. Sini kita jangkakan continuation of negative US dollar. Yes. Bukan indeks tetapi sebaliknya lebih kepada fixed dynamic. Okay. So kita sekarang ni berada dalam negative US dollar dynamic. Next is kita tengah jangkakan fixed dynamic. Bila dollar index ends wave 3 to the downside. Faham? Dalam keadaan ini, sekarang ni, kalau anda trade sekarang ni, apa yang anda nak trade? Dalam kalau US dollar masih lagi weak. Kita masih ada lagi ke bawah. US dollar ni masih lagi ke bawah. Tapi anda tak trade US dollar. Kalau anda trade ini, apa yang anda nak trade dalam keadaan ni? Dalam semasa ni, H1 ni, apa yang anda cari? Apa yang boleh anda trade? Yang nyatanya, US dollar lemah. Betul? Itu yang satu. Nombor 2, temporary JPY kuat. Itu menyebabkan yen pair akan pening. Yen pair akan pening, naik turun. Tetapi next kita tengah tunggu kekuatan dekat indeks. Fixed dynamic, dalam fixed dynamic, kita akan ada indeks yang higher. Tapi bukan dalam wave 3. Sebaliknya 3, 4 kepada 5. Ataupun 0 kepada 1. Itu fixed dynamic. Kalau ini adalah wave 3 untuk indeks. Faham? Market mana yang paling trending di antara US, JPY dan indeks? Mana satu market yang paling trending? Kita dah tunjukkan kan? Indeks. Jadi kita ada dua masa untuk fixed dynamic. Iaitu bila indeks sedang membuat wave 1 ataupun wave 5. Itu digelar sebagai fixed dynamic. Faham? Market yang paling trending adalah indeks. Dua ni indeks. Okey. Dulu tahun 2009 yang ini saya panggil dia sebagai negatif yen dynamic. Tapi sebab tak nak banyak sangat, kita panggil dia sebagai senang nak faham, kita panggil dia sebagai index dynamic. Okey. Market yang paling trending di antara 3 instrumen, grup instrumen adalah indeks. Kita ambil chart forex, ambil chart indeks. Indeks tu trending. Betul? Currency market ni kejap naik, kejap turun. Tapi ada masa dia trending. Boleh Fih? Okay. Jadi sini bila kita ada fixed dynamic adalah wave 1 dan ataupun wave 5 dalam indeks. Satu lagi adalah
bila ini adalah wave 3 dalam indeks. Yen dynamic wave 3 ke bawah untuk Nikkei ataupun wave C. US dollar dynamic positif dollar index dalam wave 3. Ini pun wave 3 ke atas, ini wave 3 ke bawah. Boleh? Jap nak SS. Okey. Ada dekat itu je dia. Tak ada misterinya. Apa market dynamic ni tak misteri pun. Dan kita gunakan Elliott wave cuma nak ikut hukum dia saja. Saya tak peduli dengan Elliott wave tu. Saya tak peduli. Sebab itu anda nak tengok chart saya satu cerita. Sebab chart saya based on ini. Bukan based on Elliott wave. Kita boleh lukis Elliott wave. GA naik, GM turun. Boleh. Boleh simple dia. Dia label dia. Seorang nak buy, seorang nak sell. Kita tahu benda tu jalan sama. Kan? Jadi kalau anda gunakan cuma Elliott wave, anda dia akan jadi sesat. Yes. Yes. Jadi gunakan benda ni ya. Jadi kita boleh tahu, kita boleh tengok, ini ada breakout. Ni yang aku cari. Ini yang aku expect. Jadi anda boleh buat trade plan. Itu cara dia. Nampak, Bat? Simple? It's a simple concept. It's a simple concept. Okey, pukul 3 dah. Okey, kita rehat sekejap. Kita sambung. I know, it is very interesting kan. Cerita dia kita nampak dekat itu je. Jadi bila benda tu nampak dekat chart, kita boleh nak cari peluang entry. Kita ada cerita market kita. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kita ada Bank of England sebentar tadi mengekalkan kadar faedah sama, tak ada apa-apa. GBP USD tadi mengukuh but that's it, tak ada apa-apa. Dia akan balik lagi. Kejap, tengok GBP USD. Situ je lah. Spike. Lepas tu je lah. Okey. Kita break kejap. Kita sambung balik lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi kita try audio, ada masalah sikit dengan kita punya audio connection dengan GoToWebinar. Boleh dengar? Boleh? Okey, thank you Gusmin. Thank you. Okey. Jadi sebentar tadi kita nampaknya kenyataan dia lebih agak optimis, agak positif. We had some reaction untuk GBP, but tak ada apa-apa. Nothing. Anda nampak spike? Nah, yep, Sarah. Sarah, boleh tangkap tak apa yang saya ceritakan di sana? Boleh kan? Boleh ya? Hopefully, I hope most of you guys nampak apa saya cuba ceritakan. Okey, setakat ini kalau tengok GBP USD, ini adalah 1, 2, 3. Or we can have another that one sini. Tapi nampak tak dia tak jelas? This one can be 1, 2, 3, 4 and 5.